Assalamualaikum dan selamat malam. Semua boleh dengar suara ke? Boleh. Okey. So, kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alright. So, kita dah sambung chapter 3. Untuk guna Minitab tu, saya tangguh dulu untuk kita punya next class. Sebab next week, hari Selasa, kalau tengok dalam group description, saya tak boleh nak buat online untuk Minitab sebab biasanya kalau guna software ni akan ada isu lah, banyak masalah sana sini. Jadi yang tu better kita buat masa face to face nanti. Tapi cadangan saya nak ajar gunakan Minitab tu nanti lah kemudian. Sebab test 2 kamu masuk sampai Greco-Latin. Jadi hari ni saya nak ajar blocking, and then next week hari Selasa saya nak ajar Latin Square, dan hari Khamis minggu depan saya nak ajar Greco-Latin. So ada 3 lagi topik. Jadi 3 topik tu kena kuasai lah untuk masuk ke test 2. Test 2 kamu pada minggu 11, next week dah minggu ke-10. So saya kena habiskan dululah silibus baru boleh ajar Minitab. Okay. So ni kat sini kalau kamu tengok dalam textbook yang saya share dalam group WhatsApp, dalam ni ada teori lah yang kena hafal. So saya tak nak baca sebab benda ni kamu boleh baca sendiri. Tapi saya nak highlightkan beberapa yang common masuk dalam final ataupun masuk dalam test. Biasanya dia tanya nuisance factor. Okay. So nuisance factor ni adalah yang macam saya explain dalam chapter 1. Okay. Variability ni dia akan wujud lah apabila nuisance factor tu berlaku dalam sesuatu eksperimen. So macam saya cakap, nuisance factor ni adalah gangguan yang menyebabkan data tu ada error ataupun variability, variance lah. Okay. So nuisance factor ni dia adalah kemungkinan efek daripada respon, maksudnya kemungkinan tindak balas daripada respon lah. Respon tu adalah Y, data kita. Contohnya dalam table tu, okay, dalam table tu kita ada observation and then kita ada treatment kan. So dalam data tu, dalam data ni yang tengah-tengah ni, okay, so yang tengah-tengah adalah respon. So respon variable ni kadang-kadang dia memberikan efek nuisance factor ni kadang-kadang memberikan efek dekat response, so yang menyebabkan error tu wujud lah ataupun variability tu arise. Okay, so nuisance factor ni apa? Dia adalah sesuatu benda yang kita tak nak tapi benda tu ada. Okay, benda yang kita tak nak tapi benda tu ada. Sebab tu kita cakap nuisance factor ni dia adalah sesuatu yang tidak kita tahulah. Uncontrol pun sama. Maksudnya benda tu kita tak kawal pun. Jadi benda tu kita tak tahu. Dia datang secara dengan randomnya. Okay, that's why kita akan melakukan randomization. Kita dah masuk topik randomization. Sebelum ni kita buat simple ANOVA untuk single ANOVA. Dan sekarang kita dah masuk yang lebih teori lagi. Macam chapter 1 kita ada teknik, kita ada randomization, kita ada kita ada blocking. So 2 teknik tu kita guna. Tapi yang ni kita guna randomization dulu. Blocking nanti kemudian. Okay, kita tengok. Randomization ni kita gunakan untuk kita kawal lah ataupun kita halang nuisance factor. Maksudnya nuisance factor ni dia nak menyelinap, dia nak masuk dalam treatment tu, dia nak kacau. Tapi randomization ni lah yang akan bantu untuk elakkan nuisance factor tu dia kacau lah. So randomization ni macam saya beritahu lah, kita letak data tu kita tak susun. Contohnya kalau data pertama tu 10, dia tinggi kan. Lepas tu data kedua dia 4, dia rendah. Lepas tu dia tinggi balik 11.
Okay, so data tu dia susun cantik je. Kalau ni dia mungkin 11, yang ni mungkin 4.5, yang ni mungkin 10. So data tu dia macam dia tersusun kan. You all boleh tengok yang dekat center ni data. Okay, yang mungkin ni 10. Okay, ini mungkin 9. Okay, ini maksudnya dia belum buat randomization. Tapi kalau randomization, kita randomkan data-data yang dalam ni, so dia akan jadi data tu akan jadi macam ni lah. Okay, contohnya tadi 10, 4 dengan 11 kan. So mungkin data tu akan jadi sini 4, 4.5 lah, 4.5, yang ini 9, yang ini 10. Dia random So benda ni lah yang nuisance factor tu dia akan terhalang. Okay, so randomization tu adalah teknik salah satu di sini yang kita akan guna. Okay, blocking nanti dululah. Okay, so itu randomization. Saya just ulang balik chapter 1. Okay, ada juga nuisance factor ni kita tahu tapi kita tak boleh kawal. Macam tadi, ada nuisance factor tu kita tak tahu dan tidak boleh dikawal. Dan sekarang kita ada juga keadaan di mana nuisance factor ni kita dah tahu dia wujud tapi kita tak boleh kawal dia. So kita at least kita boleh lihat je apa yang nuisance factor tu buat. Okay, dan kita tak boleh nak buat ANOVA sebab benda tu dah tak boleh nak dikawal tapi kita tahu benda tu wujud. Okay, tapi yang tu dalam chapter 14 lah, yang tu kita tak masuk lah. So kita tak belajar yang tu, kita belajar yang basic sahaja. Dan ada lagi benda yang kita kena tahu, benda yang kita boleh kawal. Okay, kita tahu nuisance factor tu dan kita juga boleh kawal. Okay, keadaan tu di mana kita akan gunakan teknik blocking. Okay, nanti kita tengok macam mana dia guna teknik blocking. Kita ada example nanti kita tengok. So nanti teori ni you all baca je. Okay. Tadi saya bagi contoh lah. Randomization. Kalau awak tengok kat sini, test kupon ni dia susun 1, 2, 3, 4. Okay. Dan kalau kamu tengok di sini, dia gunakan tip 3. Okay. Dalam yang block ni, blocking ni, kalau you nak tahu apa itu blocking, blocking itu maksudnya dalam satu station ataupun dalam satu blok, kita panggil ni blok dalam satu blok ni, dia hanya berlaku sekali sahaja. Maksudnya apa tu? Okey, kita tengok kat sini. Kalau contohnya apa ni? Kalau contohnya dekat sini kita nampak dia ada tip 1 2 3 4 kan. So tip 1 2 3 4 ni kalau yang first tu dia guna tip 3. Okey. Yang bawah ni dia akan jadi tip 1. Yang bawah lagi tip 4. Yang bawah lagi tip 2. Dia maksudnya kita dalam satu blok ni kita tak boleh sama. Sama jenis lah maksudnya. Dia mestilah berbeza berlainan jenis. Kat sini pula dia gunakan sama juga 3, 4, 2, 1. Maksudnya dia tak adalah letak tip 3 bawah dia ada lagi tip 3. Maksudnya dia tak boleh sama antara dua tu. Maksudnya dia kena berbeza lah kalau kita buat blok. Okay. Dia more kepada blocking ni dia more kepada jenis tau. Macam saya punya projek, saya guna lilin kan. Saya pernah cerita kan. Kan ada saya cerita saya ada guna lilin lilin dan saya akan ada guna 4 jenis balang. Ada balang besar, ada balang kecil untuk saya tutup lilin tu. So yang ni kalau saya guna balang besar dekat lilin yang pertama, so lepas tu saya kena guna balang yang lain pula. Saya tak boleh guna balang yang sama. So itu kita panggil block. Okay, kita panggil blocking. Benda tu kita gunakan sebagai treatment. Treatment ni adalah treatment yang sekali sahaja. Okay. Ni blocking ni awak mungkin tak faham lagi lah. Nanti kita tengok contoh dia. Okay, so kena faham. Dalam satu blok tu dia tak boleh guna benda yang sama. Okay. Cumanya yang bestnya soalan ni, topik ni adalah apa yang best, dia punya calculation dia senang. Okay, calculation dia senang sebab tu saya cakap dia best. Okay, kita tengok calculation dia.
Okay ni, statistical analysis of the RCBD. Kalau soalan minta kita calculate RCBD, RCBD ni bermaksud randomize, okay, randomize complete. Okay, lengkap randomize complete block design. Maksudnya dia gunakan kaedah blocking lah. Okay, dia gunakan kaedah blocking dalam randomization. Dia gunakan randomization, dia gunakan blocking. Macam kita buat single ANOVA, kita hanya input sahaja randomization. Okay, tapi kita tak perasan pun kita letak randomization. Tapi yang ni kita belajar, kita gunakan teknik randomization dan blocking sekaligus. Sebab tu dia ada RCBD. Okay, so ini kalau awak perasan, ingat tak yang saya suruh hafal tu? Yang model saya ada minta hafal tu adalah Yij equals to mu plus tau plus epsilon Ij kan. So Ij dia 1, 2, dot 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 A dengan B lah. Tapi di sini disebabkan kita masuk RCBD, ada B, B untuk blocking. Dan blocking dia huruf B kan. So kita letak beta. Okay, kita letak beta. Okay, jadi bila ada beta, so ini adalah tajuk chapter 3. Kalau chapter 2 yang saya gariskan ni sahaja. Kalau single ANOVA dia gunakan Yij mu tau dengan error. Tapi kalau blocking dia guna 4. Mu tau block mu tau beta dengan error. Okay. So dia ada 4 lah. Dia ada 2 di sini tau dengan beta yang kamu kena fokuskan. Okay. Yang ni adalah treatment. Tengok huruf dia dengan simbol sama. Nanti kena hafal tau sebab nanti dalam test mungkin keluar model. Okay, so awak boleh baca kat sini. Mu adalah untuk mean, tau untuk treatment, beta untuk block dan EIG ni adalah untuk NID. NID tu adalah untuk error lah, random error term. Okay, NID tu kalau awak tak tahu, awak tulis random error term pun tak apa. Okay, so E untuk error. Okay, sekarang kita nak buat hypothesis testing. So hypothesis testing dia sama je, tak ada beza pun. Okay, dia gunakan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu A. At least yang H1 ni pula at least 1 mu I not equals to mu J. Macam saya ajar lain. Yang sebelum ni saya ajar adalah H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 kan. Kalau ada 4 treatment. So kalau H1 ni saya ajar mu I not equal to mu J for at least 1 IJ kan. Saya ada ajar kan macam ni. So follow yang mana saya ajar yang sebelum ni, yang chapter 2. Sama je, dia tak ada beza pun. Copy je. For at least 1 pair. Saya tak tahulah saya tulis apa masa tu. Tapi for at least 1 IJ lah. Okay. 1 pair. Something lah. Okay. Alright. Saya dah habiskan teori dia untuk chapter 3. Okay, nanti you all baca yang lebih-lebih tu. Okay, kita tengok formula. Formula macam ni kamu takkan faham. Okay, so kita tengok formula yang dah diringkaskan di dalam table ANOVA. Yang ni saya terus screenshot masukkan siap-siap dalam grup. Okay. So ini kamu kena save formula. Segala gambar formula ni tolong simpan dan buat dalam satu paper tau. Supaya kumpulkan list of formula. Senang nak ingat. Okay, macam saya dulu, saya exam kan. Saya sediakan satu helai kertas.
hanya untuk kertas formula sahaja yang perlu dihafal. Chapter 1, formula dia apa? Kalau chapter 1 introduction saja, so dia tak ada formula lah. So mungkin kita punya formula start dengan chapter 2 kan. So awak buat satu kertas tu, awak lipat 2, awak letak chapter 2, formula dia table kan. Lepas tu chapter 3, muka surat sebelah, letak table, letak formula. So nanti akan ingat lah baca formula dan seterusnya. Sebab degrees of freedom dia je yang susah nak ingat. Okay, yang lain senang. Okay, so kita tengok. Kita ada formula SST untuk total. Kemudian kita ada SS treatment. Benda ni sama. Tapi kita ada sedikit penambahan. Kita ada SS block. Formula yang sama sahaja. Dia cuma tukar sahaja. Dia cuma tukar. Dia terbalikkan row dengan kolom sahaja. Dan SS ini dia tambah block kat belakang. Okay, so nanti kita tengok macam mana dia kira. Sama je. So kita ada example 4.1. Okay. Ini table 4.3. Kita akan, saya nak you all sediakan kertas atau buku ke apa kan. Okay. Saya nak, tak apalah yang tu nanti kot. Okay, saya nak you all tengok dulu. Okay, sebab nanti akan makan masa. Sebab kita nak habiskan awal sebenarnya hari ni. Okay, you all tengok tengok dulu. Yang ni dia sama je macam yang single ANOVA table. Kita ada row, kita ada column. Tapi yang membezakan dia adalah treatment dengan block. Okey, awak kena faham sebelum ni kita ada treatment dengan observation, betul tak? Kita ada treatment dan observation. Cuba awak anggap observation tu adalah block. Okay, observation adalah block. Sebab treatment tu benda yang sama. Benda yang kita letakkan, apa yang kita letak dekat data. Okay, contohnya ada tikus dan kita bagi tikus tu makanan. So makanan tu adalah treatment. Okay, faham So benda apa yang kita bagi dekat mangsa, itu adalah treatment. Benda tu tak akan ubah. Tapi observation tu automatically jadi block. So kalau awak tengok kat sini, extrusion pressure, tekanan, okay, PSI, dia letakkan berbeza tekanan dalam unit PSI. So kita ada ini 8,500, 8,700 dan seterusnya ni adalah treatment. Okay, ni adalah treatment. Jangan tertipu dengan bawah ni. Walaupun bawah ni dia tulis block totals, tapi block totals tu adalah hasil tambah block. Okay, hasil tambah block. So jangan tertipu. So tengok betul-betul yang mana treatment, yang mana block. Sebab kadang-kadang dalam test, hari tu test saya, block dia dekat bawah. Okay, dia tukar tempat. Block dia dekat bawah, treatment dia dekat atas. So ada soalan yang macam tu, hati-hati. So you all kena faham yang mana satu block, yang mana satu treatment. Biasanya block ni dia adalah nombor ataupun huruf. Kadang-kadang dia letak huruf A, B, C, D. Kadang-kadang dia letak nombor. So you all kena tengok mana satu. Okay, so ini adalah block. Block ni macam ibarat dinding lah. Okay, block ni adalah dinding. Yang ini adalah treatment. Okay. So bila dah tahu, kan kita akan ada buat total summation kan. Maksudnya setiap treatment ni kamu tambahkan. Yang ni kamu tambahkan setiap row. Okay. Setiap row ni satu row. Tambahkan, kamu akan dapat ni. Jawapan treatment total. Okay. Treatment total. Okay. Sama juga dengan yang bawah dia. You tambahkan secara ikut row by row. Tambahkan. Tapi untuk block, you kena tambahkan daripada atas ke bawah. Okay. You kena tambahkan dari atas ke bawah, you akan dapat total block. Okay, total block kat bawah So, total block ni dengan total treatment ni awak kena tambahkan. Okay, so kita tengok macam mana dia tambah. Okay, ambil calculator, kita tengok sama-sama. Kita tambah row yang pertama dulu.
Okey. So saya tambah dekat row pertama, saya akan dapat jawapan yang sama. Okey, 556.9. Jadi di sini setiap ni kita tambahkan setiap row by row dan kita akan dapat sama macam dalam treatment total. Okey, tu kena faham. Yang sebelum ni kita buat one row sahaja kan, each row sahaja. Sekarang untuk RCBD blocking kena buat dua belah. Okey, kena ada block totals juga. So you all buat block totals. Kalau saya tambahkan 90.3 tambah 92.5 tambah 85.5 dan 82.5. Okey, so you all akan dapat total sekejap. You all akan dapat total 350 point. Sekejap, saya ada salah tekan ni. Ni 85. Okey, 350.8. Okey, mesti sama. Okey. Then dia akan ada satu lagi grand total, Y double dot. Okey, Y double dot ni grand total. Ini adalah grand total. So grand total ni yang mana saya bulatkan warna biru tu, treatment total tu you all tambahkan. Okey. Dan kamu akan dapat sama jawapan 2155.1. Okey. Ini kalau kamu semak dia adalah jawapan yang sama 2155.1. Cuba semak yang belah block total pula. Okey, sama juga Kita dah tambahkan setiap blok, kita akan dapat jawapan yang sama. Mesti sama sebab kita panggil ni adalah complete. Okey, complete block design. Mesti sama. Okey. Untuk yang pengiraan lain, step dia adalah sama sahaja. Kita kena ikut macam mana yang kita dah belajar. Okey. Sekejap saya screenshot yang ni. First step adalah kena buat hypothesis testing. Okey. Okey, dia declare the hypothesis. Okey. So sekarang kalau you tengok kat sini kan, kita ada treatment dan kita ada block. Jadi hypothesis testing ni dia sebenarnya bergantung kepada soalan. Okey, hypothesis testing ni dia ada dua. Satu, kalau kita nak check hypothesis untuk treatment iaitu extrusion pressure. Okey. So you all ada hypothesis untuk treatment treatment. Hypothesis untuk treatment kita ada 4 sahaja. Kita ada mu1, mu2, mu3 dan mu4. Kita ada mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Ini hypothesis testing untuk treatment. Kemudian kita tulis mu1 tak sama ni, mu i. Mu i tak sama dengan mu j. For at least one pair mu ij. Something lah macam ni yang saya pernah explain dalam kelas. Okay. Yang ini untuk hypothesis untuk treatment. Okay, sekejap
Saya nak baca sikit. Hipotesis dia kat mana? Atas. Okay. Tak apa. Kita follow je dia punya hypothesis testing. Saya tak nak lebih-lebih. Saya bagi satu je hypothesis dululah. Supaya tak confuse. Saya padam ini. Okay. So, kita terus je buat satu dulu. Okay. Next, kita buat statistical analysis. Okay, statistical analysis. Okay, so first step adalah kita buat find the SST. Okay, find SST ni senang je. Cara dia sama, SS total SST ni adalah SS total. So sama je cara dia adalah kita tekan calculator. Okay, kita tekan calculator macam yang kita buat yang dalam kelas. Pergi dekat menu, lepas tu pergi dekat nombor 6 iaitu statistik kan. Okay, lepas tu one variable. Dia akan keluar kolom X lah. So isi je, ikut urutan, mana-mana pun betul, tak ada masalah. So saya bagi masa kat awak untuk isi. Bayangkan kalau data banyak macam ni, macam mana nak tulis satu-satu tu. Okay, so far ada 24 data. So nanti you all dah letak, you all semak balik. Okay. Lepas tu kamu tekan je option ataupun OPTN untuk calculate the first variable. Okay. So kalau saya lah kan, saya terus tulis dia punya nilai je dekat tepi sini. So SST is apa? Summation of X squared ataupun Y squared sebab kita guna Y kan. Tolak dengan summation of Y dikuasakan 2 over dengan N. Okay. So, alamak. Terkeluar pula. Okay. So, gantikan je nilai summation X squared ni 193,999. Perpuluhan 31. Okay, tolakkan. So ni nak jimat masa tau. Kena buat macam ni lebih selamat lah. Oops. Okay. So yang tadi itu 2155.1. Okay. Lepas tu kuasakan dengan 2. Dan overkan dengan 24 lah sebab kita ada N adalah sama dengan 24. Kalau tak tahu N 24 nanti pergi je dekat calculator, pergi cari nilai N berapa. So N dia akan keluar 24 lah. Mungkin dekat situ dia akan keluar semua. Betul tak?
Okay. So dah siap. Kira jawapan dia. So saya kiralah gunakan calculator. Okay. So akan dapat 480.309, sorry, 310 lah. 480.310. Okay. Saya ambil 3 tempat perpuluhan sahaja. And then, dah siap buat macam ni, kita sambung lagi step yang seterusnya, SS treatment. Benda yang sama sahaja. Kalau SS treatment, okay, kita tengok kita ada 1/1/B tak silap saya. Kalau kita tengok formula dekat di dalam nota ni lah. SS treatment kan. Okay. SS treatment. Bukan yang ni Okay, yang ni. SS treatment. Kalau kita tengok ada 1/B. Kenapa 1/B? 1/, blocking. Okay, blocking kita ada 6 stage. Okay, 1/, blocking. Kalau kita cari SS treatment, kita akan buat 1/, blocking. Okay, so blocking kita ada 6. Di sini So 1/6. Okay, 1/6. Dalam dia sama. Dalam dia tu you all tengok dia punya summation of the treatment. Kita ada ni. Ini adalah total bagi setiap treatment. Kita buat macam biasa saja. Kalau treatment, kena buat total treatment. Okay. So tengok kat sini dia ada 4 benda. Dia ada ni 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 sahaja. Sebab dia ada 4 treatment kan. So ambil kat sini 556.9. Jangan lupa kena square kan semua nilai total tadi tu. Okay. Kena tambah the summation. Macam ni. 533.5. Kalau kamu ikut saya salin pun dah okey. Okey, jimat masa. 514.6. Okey. Oops, masa 2. Lepas tu belakang dia tu ambil yang atas ni tadi, copy sahaja. Okey, so dapat yang macam tu lah. Dan terus je calculate dia punya answer. Okey, terus kira dia punya nilai jawapan. Okey. So macam saya tukar yang depan dia, saya tulis 1/6. Okey, darabkan dengan dalam tu lah. Okey. Tambahkan semua. Jangan lupa letak kuasa 2. Dan kamu akan dapat jawapan terus 178.171. 178.171. Saya terus habis kira tau. Okay. Right. And then saya nak semak balik jawapan. Okay, betul 178.17. Okay. So ni dia punya SS treatment. Benda yang sama. Tapi dia tambah blocking kan. Kenapa saya cakap senang? Sebab SS blocking, SS block pun boleh. Tapi kalau saya tulis habis lah. SS blocking. Okay. Dia tukar balik. Kita nak check blocking punya total. Betul tak? Jadi kita kena tengok 1/A. Tadi 1/B kan? Sekarang 1/A. Nampak tak kat sini? 1/A. Maksudnya dia vice versa. Dia terbalik sahaja. Dia tengok pula bilangan treatment. Bilangan treatment kita ada 4 sahaja. Okay, kita ada blok 6 iaitu B. Kita ada
treatment 4 sahaja, iaitu A. So dalam ni kita letakkan the total of block. Okay, the block total dalam tu. So block total ni kat sinilah. Kalau yang bawah ni. Okay, ada 6. Okay, so sorry. Sampai sini je. Okay, ni block total. Yang saya merahkan ni adalah block total. Okay. Makin buruk dah. Yalah, boleh macam tu. 350.8. 350.8. Dia panjang sikit lah. Tapi at least buat macam ni lebih senang. Okay. Saya ajar slow tapi syllabus ni saya kejar Okay. And then dah siap tulis the total punya block kan. So copy juga yang belakang tu, benda yang sama, copy sahaja. Okay, copy and paste. So dia punya depan dia sahaja yang tukar. Okay, kira habis. Saya tukar yang depan So 1/4. Okay, tukar yang depan ni 350.8. Okay. Yang 359. 39.0. Lepas tu 364.0. And then 362.2. Terusnya kita tambahkan lagi 2 lah. 341.3 dan 377.8. Okay. So apa answer akhir dia? 192.252. 192.252. Okay, saya check. Okay, betul Right. Sikit lagi. Okay. Tinggal apa sekarang? Kita dah ada treatment, kita dah ada blocking. Ingat tak yang persamaan tadi tu? Kita ada Y sama dengan mu plus tau plus beta plus error kan? So, kita dah siap cari treatment. Kita dah siap cari blocking. Kita dah siap cari total. So, apa yang kita perlukan adalah dia punya error sahaja. Error dia senang sahaja. SS error ataupun SSE adalah kita ambil total iaitu 480.310 ni. Kamu ambil yang ni. Okay. Lepas tu kamu tolakkan dengan jawapan bagi treatment dan jawapan bagi blocking. Okay, so tolakkan je. So kamu akan dapat jawapan bagi error. Error tu adalah, senang cerita, error tu adalah baki sahaja. Okay, baki jawapan lah. So kalau tadi 480.310 tolak 178.171 tolak 192.252.
So baki dia adalah 109.887. Okay. 109.887 ataupun 109.89 lah. Tak ada masalah. Okay, banyak pengiraan dia nampak makin banyak. Tapi sebenarnya dia sebenarnya dia advance sikit je. Okay. Hypothesis testing dah siap. Statistical analysis dah siap. Apa lagi yang tertinggal? Okay, kita kena sambung step yang seterusnya adalah melakukan ANOVA table. ANOVA table Okay, dalam ANOVA table kita ada source of variation. Lepas tu kita ada sum of squares. Kita ada mean square. Sorry, kita ada degrees of freedom. Susun dulu Degrees of freedom. Kita ada mean square. Dan kita ada F null. Okey. Sekejap saya letak dulu. First adalah treatment. Treatment kita ni sekejap asyik padam. Okay. Treatment kita ni adalah apa? Tengok balik. Table dia. Extrusion pressure, PSI. Extrusion pressure dalam bracket PSI. Okay, lepas tu kita ada blocking Kita ada blocking iaitu batch of resin. Dalam ni kita tahulah block batch of resin. Lepas tu kita ada error. Dan kita akan akhir sekali adalah total. Sebelum ni kalau kamu buat ANOVA, dia ada 3 row sahaja kan. Kita ada treatment, kita ada error, kita ada total sahaja kan. Sekarang kita ada blocking. So tambah 1 row sahaja. Okay. Masukkan nilai jawapan. So kita ada 178.171. Kita ada 192.252. Kita ada 109.887 dan kita ada 480.310. Okay, letakkan sahaja dia punya SS dekat dalam ni. Okay. Kemudian degrees of freedom. Okay. Degrees of freedom ni kena tengok formula lah. Kalau siapa yang tak ingat. Okay. So formula dia macam dalam saya screenshot tadi. Kalau treatment, kita dah tahu dah. Kalau treatment, kita guna A. Okay. Treatment adalah A. Kalau block, okay, kalau blocking, kita guna B. Okay. So you all dah tahu, kalau treatment adalah A, maka block adalah B. So A minus 1, okay, untuk treatment punya degrees of freedom. Macam yang kita buat sebelum ni lah, A minus 1 kan.
So kita ada 4 treatment. So 4 tolak 3 bersamaan dengan 4 tolak 3 pula. 4 tolak 1 bersamaan dengan 3. Okey, 4 tolak 1 bersamaan dengan 3. Ini saya tulis dalam kerja sekali Okey, kemudian yang kedua adalah B tolak 1. B untuk blok. So blok pun kena tolak 1. Okey. So blok ada 6. So 6 tolak 1 sama dengan 5. Okey. Manakala untuk yang error ni pula senang sahaja. Hasil jawapan 2 ni kamu darabkan. Maksudnya hasil jawapan A tolak 1 tadi kamu darabkan dengan hasil jawapan B tolak 1. So itulah jawapan dia. So jawapan dia adalah 3 kali 5 bersamaan dengan 15. Faham kan? Senang je. Kemudian total kita adalah N besar tolak 1. Okey. Betul lah. N besar kita adalah 24. Macam mana nak tahu N besar kita? N besar kita darabkan sahaja. 4 kali 6. Okey. 4 kali 6 adalah 24. Lepas tu awak tolak dengan 1. Okay, so awak akan dapat 23. Okey. So inilah cara nak cari degrees of freedom. Biasanya pelajar ni dia akan lupa tau formula degrees of freedom. Diorang ingat sum of square, diorang ingat cara nak cari SST, SSE, SS block, SS treatment. Tapi diorang lupa nak cari degrees of freedom macam mana. So kena hafal degrees of freedom betul-betul sebab formula mean square ni dia berkait dengan sum of square dengan degrees of freedom. So kalau degrees of freedom salah maka jawapan salah lah. Okay. So mean square ni senang sahaja. Ambil sum of square bahagi dengan degrees of freedom. Terus dapat jawapan. So ambil 178.171 bahagi dengan 3. So dapat 59.39. Saya ambil 3 tu 40-an 59.390. Terusnya 192.252 bahagi dengan 5. Bahagi dengan straight sahaja. Okey, mean square ni awak bahagi straight sahaja. 192.252 bahagi dengan 5. Dapat 38.450. Next adalah error. Error pun sama. 109.887 bahagi dengan 15. So dapat 7.326. Okey, cuma yang akhir sekali ni kena tahu F0 kita ada 2 jawapan. Sebab kita ada treatment, kita ada block. So F0 kita ada 2. Okey, F0 kita ada 2 iaitu 59.390 bahagi dengan error. Okey. Maksudnya mean square treatment, MS treatment bahagi dengan MS error. So saya tulis dekat sini MS treatment bahagi dengan MSE. MSE itu MS error lah kan? Okey. Tu salah buat macam ni. Sini. MSE. Okey, yang ni MS blocking bahagi juga dengan MSE. Apa-apa mesti bahagi dengan MSE. So, mean square treatment 5939 ni bahagi dengan MS error iaitu 7.326. So, dapatlah jawapan 8.107. Okay, 8.107. Kemudian untuk yang MS blocking 38.450 bahagi dengan MS error iaitu 7.326.
So jawapan akan dapat 5.248. Okay. So inilah ANOVA table. Tambah satu row sahaja. Okay. Yang keempat, lepas buat ANOVA table, kena cari F table. Okay, F table. So F table kita sekarang ni awak kena decide. Kita nak test mean bagi siapa? Treatment ataupun mean bagi blocking. Okay, tengok kat sini. Dalam soalan ni, kalau kamu tengok kan kat sini kan, dia cakap 8.11 ni, okay, inilah 8.11, okay, dekat treatment ni, ini dia kata lebih besar daripada F alpha ataupun F table kan. So macam mana dia cari F table? F table dia dapat 3.29. So how dia dapat 3.29? Okay, kita tengok kat sini. Kita ada dua kan, macam saya cakap tadi kita ada dua. So kita ada treatment F 0. Sorry. Kita ada F 0.05. Kemudian kita ada treatment. Kita ada treatment kita adalah 3. Ingat degrees of freedom bagi treatment kita adalah 3. So 3. Kemudian degrees of freedom bagi error kita adalah 15. Ingat tau, apa yang kamu nak test, kamu refer pada yang mana yang kamu nak test sahaja. Contohnya kamu nak test untuk treatment, maka kamu tengok extrusion pressure sahaja. Tengok PSI sahaja. Kalau kamu nak test blocking, maksudnya kamu tengok batch of resin sahaja. Tengok salah satu. Okay. So F315, buka Moodle table. Cari table F. Table yang ke-9. Okay, table yang ke-9. Percentage points of the F distribution. So kalau kamu tengok kat sini, V1 dia adalah 3, paksi X. Okay. So V1 dia adalah 3. Kemudian V2 dia adalah 15 di bawah. Okay. 3 dan 15. 15 dekat sini tak ada. Nampak? 15 dekat sini tak ada. So hati-hati Mana pergi 15? Okay. Terus pergi ke 16. Sebab ambil yang terbesar. Okay, ambil yang paling besar 3.24. Okay, 3.24 sebab apa? Sebab kita ada 4 level. Okay, macam saya cakap, alpha 0.05 adalah dekat yang first kali. Yang ni Yang ini baris pertama. Yang ni dalam bracket. Baris kedua. Yang ni yang ketiga. Yang ni keempat. Maksudnya alpha dia, kita nak check alpha 0.05 sebab kita guna alpha 0.05. So, bila alpha 0.05 maka dia adalah yang first, iaitu 3.24. Sebab tu, masa degrees of freedom error tu 15, dia tarik dekat sini jawapan dia dari 3.24. Okay? So, kamu tengok kat sini. Yang ni untuk treatment. Yang ni untuk treatment. Saya buat lagi satu untuk blocking. Kalau soalan minta dua-dua, kamu buat dua-dua. Kalau soalan minta blocking, kamu buat blocking sahaja. Kalau soalan minta treatment, kamu buat treatment sahaja. Untuk yang F table So tengok blocking ni. Saya tukar nombor 5. Sebab blocking punya degrees of freedom. 5, 15. Okay. Nampak So dalam table tadi, kalau dia 5 dengan 15, so 15 tak jumpa, dia berganjak ke 16. So jawapan dia adalah 2.85. So 2.85 untuk yang blocking. Okay, ni adalah blocking.
Okey. Patah balik dekat nota, dia tulis dekat sini 3.29, betul tak? Tapi dalam ni jawapan dia diambil daripada Excel. Bila dia pergi kat Excel, jawapan dia akan dapat accurate lah. Degrees of freedom 16. Okey. Tapi kalau guna dekat apa? Guna dekat table, dia tak akan accurate. Tapi jawapan still betul. Jangan risau. Okey, jangan risau Sebab bukan korang boleh bawa laptop pun masa test. Okey. So tengok Kita nak buat decision. Saya ada dua ayat. Ayat untuk treatment dengan ayat untuk blocking. Macam hypothesis testing. Hypothesis testing pun ada dua. Okay, hypothesis testing. Yang ni saya buat satu je tau. Hypothesis testing. Kalau hypothesis testing ni, kita ada treatment kan. So kalau treatment, sekejap kalau treatment, ini saya nak awak ubah lah. Yang ni. Kalau awak guna treatment kan. So, cuba buat macam saya buat ni. Okay. Yang mu ni awak tukar jadi tau. Okay, mu ni awak tukar jadi tau sebab dah masuk blocking. Awak kena biasakan tau. Tau 1, buat T je. T macam tu. Tau 2, tau 3, tau 4. Dia macam pi. Dia macam buat pi kan. Tapi dia tak ada satu tangkai. Macam tu. Okay. Sama dengan kosong. Lepas tu yang bawah ni. Awak tukar. Tau I not equal to tau J. Okay. Tau I not equals to tau J for at least one pair tau IJ. Tau. Ni adalah tau IJ. Okey. Buat je macam tu. Ni T sebenarnya ni. Okay. Macam tu. Kalau hypothesis testing untuk blocking, okay, dia guna beta kan. So tukar beta je lah. Kalau blocking, you all ada dia satu saya cakap kena pilih satu. Soalan tu nak minta kamu test min yang mana satu. Sentiasa akan bagi tahu. So baca soalan betul-betul. Dia nak blocking ke dia nak treatment. Ini treatment. Yang ni blocking. Okay, blocking tu kamu tukar beta Yang ni tukar beta. Blocking ada 6 kan? So buat 6 lah. Okay. Yang ni saya akan share notes ni dekat dalam group nanti. Yang ni saya kena share lah supaya you all boleh buat catatan. Okay. Lepas tu, last kali, yang ni saya buat semua sekali tau. Saya buat treatment dengan blocking supaya kamu nampak apa beza dia. Nanti saya akan bagi conclusion. So yang kelima adalah, oops, silap. Ini baru keempat. Yang keempat adalah decision. Silap. Ini adalah decision. Okay. Contohlah, kalau dia suruh test treatment. Okay, test the treatment. Test the treatment effect. So, apa yang kamu boleh cakap? Okay.
So kalau di sini, dia punya treatment dia 8. Dia punya F table dia 3.24. So F null ni lebih besar daripada F alpha. So kita akan reject null hypothesis. Reject null hypothesis. Kenapa kita reject? Okay, awak baca ayat saya. Because F null is berapa? F null kita adalah 8.170 kan? 8.107 silap. Dan dia lebih besar daripada F alpha iaitu 3.24. Okay. So dia akan reject. Tapi kalau you test the block effect, okay, blocking effect, kita juga akan reject null hypothesis sebab dia juga 5.248 juga lebih besar daripada 2.85. Reject null hypothesis because F null is 5.248 is larger than 2.85. Sebab tu dalam soalan saya ada share soalan test. Okay. Past test lah maksudnya. So kalau boleh tengok macam mana nak buat ANOVA ni. Kalau soalan tu minta kamu buat treatment, maksudnya buat treatment je lah. Buat satu ayat je lah. Tapi kalau soalan tu minta kamu buat blocking, kamu buat blocking sahaja. Tapi kalau soalan tu tak minta apa-apa, maksudnya kamu kena buat dua-dua. Okay? Faham So nak selamat buat semualah. Kalau saya nak selamat buat semua. And then the last step is conclusion. Okay, macam biasalah ayat skema dia. Untuk treatment Untuk treatment. There is sufficient evidence to conclude that the extrusion apa nama dia? The extrusion pressure, okay? Betul ke ayat saya ni? Kejap. Betul lah. The extrusion pressure affect, maksudnya dia memberikan kesan kepada mean. The mean affects the mean at alpha equals to 0.05. Okay. Ini untuk ayat conclusion bagi treatment. Kalau blocking kita guna apa? Kita guna batch of resin kan? So kena tahulah there is sufficient evidence to conclude that okay, the apa? Baca balik kat table, the batch of resin. Okay, the batch of resin affects the mean. Okay. Ataupun boleh tengok ayat dalam textbook. Dia kata differ significantly. Tak ada masalah. Okay.
So apa yang saya nak kamu faham kat sini, apa bezanya kalau kita belajar yang second chapter tu dengan yang chapter yang sekarang ni, apa beza dia? Kenapa kita kena guna blocking? Kenapa tak buat treatment macam yang tertanya-tanya? Kenapa kita buat blocking? Okay, kat sini awak tengok. Dia punya error. Error dia 109.89, betul tak? Macam yang kita buat ANOVA tadi. 109.89 ataupun 887 lah. Error dia 109 je. Sebab kita ada treatment dan kita ada blocking. Kita dah guna dua tu. Okay. Dan cuba kalau kamu gunakan treatment sahaja. Treatment semata-mata. Tiada blocking. Okay. Treatment only. Okay. So ini yang terjadi. Error dia semakin banyak. Okay. 302.14. Okay. Nampak tak? Beza kan? 109 dengan 302. Sangat beza. Maksudnya, bila kamu buat dua-dua test ni, kamu gunakan single ANOVA sahaja ataupun kalau kamu gunakan blocking, yang mana lebih better? Adakah gunakan blocking lebih cantik ataupun gunakan treatment sahaja? So, kamu tengok kat sini, gunakan blocking nampak lebih efisien sebab dia mengurangkan error dalam eksperimen tersebut. Okay, jadi kena faham. Tengok total dia sama je. 480.31. Tengok sama je. Yang membezakan adalah error. Jadi, saya nak bagi nasihat. Masa you all buat group project, tolong fikir betul-betul adakah blocking tu sesuai digunakan atau tidak. Okay. So, kalau contohnya dah buat proposal, dah letak dah. Saya letak treatment dan randomization blocking. Saya letak randomization and blocking design. Tapi, itu proposal. Masa kamu buat eksperimen nanti, bila tengok balik, guna treatment dengan guna blocking, dia tak ada beza pun. Jadi, boleh je kalau kamu cancelkan blocking tak ada masalah pun. Proposal is proposal. Just propose sahaja. Tapi, kalau tiba-tiba kamu letak proposal, kamu gunakan randomization sahaja, kamu tak guna blocking, tiba-tiba at the end, kalau eksperimen yang kamu buat bagus, so dia tak cantik lah proposal tu kan. So better biar guna blocking. Kalau tak nak guna masa eksperimen tak apa. So dalam proposal group project kamu letak je blocking. Okay. Tapi kalau betul-betul tak nak, tak payah gunalah. Okay. So saya rasa Dr. Haida dah cakap dah pasal group project tu. So nampak tak? Nampak tak dia punya perbezaan error? Kan? Jadi itulah sebabnya kenapa kita gunakan blocking. Sebab kita nak kurangkan error sahaja. Itu dia tujuan dia. Okay? Alright. So nanti kamu kena decide which is better lah. Either using the blocking or only treatment. Okay? So hari ni saya nak habiskan awal. Kita start tadi 8.35 kan. Dekat sejam lah saya habiskan benda ni. Benda ni banyak tau. Saya tak boleh nak masuk semua. Okay. So, seperti biasa, saya open Padlet. Okay, Padlet. Saya nak tugasan kamu adalah untuk hari ni Oh, Padlet Levin dah ada orang hantar. Okay. Jangan lupa tau. Padlet and Levin test tu yang ni kamu just tambahkan apa yang saya letakkan dekat example tu. Kan kita bincang example 3.1 kan. You all tambah je dekat situ. Yang saya ajar. Yang saya ajar tau. Letakkan dekat sini. Exercise tu untuk kamu sahaja. Untuk yang simpanan kamu. Okay. Model adequacy ni saya nantikan dulu. Sekarang saya letak kat sini render asal dia macam ni. Randomization blocking. Completely blocking design. Okay, ini untuk hari ini.
Untuk yang hari ni, tugasan kamu adalah salin balik apa yang saya catat dekat depan ni. Dekat sinilah. Okey, termasuk dengan dia punya ni, table. Okey, dia punya table, kamu salin balik hypothesis, kamu salin blocking, kamu salin segala jalan kerja ni dan uploadkan dalam PDF, hantarkan dekat Padlet. Senang je, salin balik je ni. Okey, hantarkan dekat sini, randomization completely blocking design. Ya, saya ada lagi tugasan. Ini tugasan pertama awak, hantar by hari ni. So saya save as. Oops. Saya guna 2 page je ke? 1, 2 page. Okey, saya guna 2 page sahaja. Sekejap Hmm. Nota week 9. Okey. Tolong salin nota ni. Lepas tu upload upload dekat yang saya letak dekat bawah ni. Saya add post kejap Ni upload a file. Design out seperti ni. Okay. Tujuh nota ini. Okey. Lepas tu saya tukar warna lah. Saya tukar warna orange. Okey. Nampak warna orange ni. So nanti you all upload je kat bawah tu. Tekan plus. Okey. Tekan plus untuk upload. Alright. Dan tugasan untuk yang ni tugasan saya. Saya tak akan bagi exercise lagi. Saya akan bagi exercise based on Dr. Haida. Okey. Untuk exercise. Ni nak tak nak kamu kena buat tau. Sebab benda ni kamu kena hantar untuk marker assignment. Marker assignment individu. Sebab kalau tak hantar tak ada marker assignment. Sebab tak silap saya kamu ada group project sahaja. So marker assignment based on tugasan task yang kamu kena upload dekat Dr. Haida. Sekejap Banyak sangat conteng kan. Apa yang conteng ni saya padam kemudian. Notes. Okay. Banyak tau nak kena bagi kat kamu ni. Hari tu saya bagi dua je kan. Yang 3.7 dengan 3.10 dah settle Okay. 3.14 dengan 3.16. Yang ni sebenarnya kamu boleh buka dalam buku teks yang banyak tu. Tapi saya tahu ada yang teka-teka lagi cari kan. So saya screenshot je. Tu je saya mampu buat. Selebihnya kamu cari sendiri. Soalannya ada dalam textbook Textbook yang besar tu, yang full textbook Douglas C. Montgomery. Okay. So yang ni adalah tugasan yang tugasan Dr. Haida kamu kena buat. Yang ni saya tak tahu kenapa Dr. Haida suruh kamu buat. Sebab dia tak balance tau data ni. Kan? Nampak tak dia tak balance? Ini sama yang tak balance. Saya tak ajar lagi yang tak balance ni. Tapi you all try buat mana yang you all tahu. Okay. Yang ni kena belajar lah. Kalau tak balance tu macam mana nak buat? Kan tadi kan
macam kita buat calculation ni, yang ni you all boleh tengok recording balik tau. Kan 1/6, lepas tu darabkan dengan hasil tambah semua ni kan. Sebab dia balance. Sebab dia semua masing-masing ada 6 data. Nampak tak di sini? Dia ada 4 treatment kan? Dia ada 4 treatment di sini. 1 treatment, 2 treatment, treatment 3, treatment 4 ni. Dia masing-masing ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Betul tak? Sebab tu dia buat 1/6 untuk keseluruhan. Tapi macam dalam question tadi, dia ada yang sikit je. Dia ada hilang 3, hilang 2. So nanti you all ubahlah. Kalau 1/6, sorry, ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kalau ada 1/10, and then kamu tambah dengan seterusnya 1 per berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you all tambahlah dengan 1/7 dalam kurungan summation squared. Okay, hasil tambah kuasa 2. Tu tambah dengan 1/8. Lepas tu hasil tambah total dia tu. Buat macam biasa je lah. Cuma asingkan by fraction. Okay, asingkan by fraction. Itu je yang bezakan dia dekat treatment. Okay, itu chapter 2 punya task. Okay, chapter 2 punya task. Dan buat macam biasalah. Dia punya, apa orang panggil? Dia punya step by step. Okay, 3.14 dan 3.16. Yang ini tak payah hantar kat saya. Yang ini hanya buat sendiri. Kalau tak tahu nanti boleh tanya saya. Saya boleh checkkan jawapan kamu. Itu pun kalau saya free lah. Okay. Yang itu untuk Dr. Haida. Okay, next. 3.23A. Banyak Dr. Haida bagi. Okay. Sekejap Korang ni betul-betul perlukan banyak masa ni untuk DOE. Okay. Sambungan dia lah. So ada 3.14, 3.16 dengan 3.23. Yang ini adalah task Dr. Haida yang tak perlu hantar kat saya. Okay, tapi kena hantar kat Dr. Haida kot rasanya. Tapi Dr. Haida ada sediakan tapak tak silap saya. Nanti kamu tanya classmate kamu. Kemudian 4.3, 4.4. 4.3, 4.4. 4.3 dan 4.4 ni yang kita belajar tadilah. Sekejap Poin 10 apa? Banyak ni soalan. Ni. Ini pun sama. Awak buat tapi tak payah hantar dekat saya lah. Just buat untuk simpanan. Pun sama. Untuk, sekejap 4.3 dan 4.4 ni sebab kita baru belajar kan. Hantar kat Padlet lah. Yang ni due date minggu depan. Lama lagi. Okay, due date minggu depan. Lama lagi. Tak payah risau. Exercise 4.3 dan 4.4. Okay. So saya dah siapkan tapak. Kamu tambah je. Okay. Due date bila Tak lama sikit lah. Lepas test. Lepas test. Minggu depan test. Minggu depan hari Sabtu. Boleh lah minggu depan hari Sabtu. 16 bulan. Due date 16 bulan. 16 Disember. Okay. Lama lah tu.
Tu je. Lepas tu last kali adalah kehadiran. Hai, banyaknya. Dah serabut lah saya. Mana kehadiran. Okey. Yang mana saya bagi tugasan kat kamu tu kan, sebenarnya tugasan tu pun adalah tugasan Dr. Haida juga. So, nak tak nak kamu kena buat jugalah. Cuma hantar kat saya tu tujuannya adalah untuk saya bantu semakkan. Kalau kamu hantar dekat Dr. Haida, jawapan tu kamu takkan tahu betul ke tak. Faham tak? Jadi ada benda yang saya minta tu maksudnya saya nak check, saya nak komen dan saya nak kamu buat penambahbaikan. Dan dekat situlah kamu belajar. Okey? So itulah advantage kalau kamu belajar dengan saya. Sebab doktor kan busy kan. So nak check seorang-seorang pelajar tu ramai. Jadi saya boleh check dalam 3 orang pelajar tu dah cukup dah. Kehadiran week 9. Okay. Nanti isi kehadiran dalam grup WhatsApp. Alright, so saya dah boleh kot tamatkan kelas kita dari kat 10 dah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam, jumpa hari Selasa minggu depan. Face to face. Thank you, sir. Thank you, sir.